Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah ayat 125 dan juga ayat 142. Okey, bagi ayat 125 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lidh-dhaifin wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lidh-dhaifin wal akifina wa ruk'is sujud. Mafhumnya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, iaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Okey, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ni terjadi dengan peristiwa bersama Umar Al-Khattab, ketika mana Umar Al-Khattab berkata, aku mendapat persetujuan daripada Tuhanku dalam 3 perkara, maka aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, seandainya makam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat solat. Lalu turunlah ayat itu. Yang kedua tentang hijab. Umar berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuan perintahkan isteri-isteri Tuan untuk berhijab, kerana yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang soleh dan juga ada orang yang fajir, orang yang suka bermaksiat, maka turunlah ayat hijab. Yang ketiga, saat isteri-isteri beliau cemburu kepada beliau, iaitu isteri Nabi cemburu kepada Nabi sehingga banyak yang membangkang. Aku ni Umar berkata kepada mereka, kepada isteri-isteri Nabi, semoga bila baginda menceraikan kalian, Tuhan yang akan menggantikannya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat ini. Okey, seterusnya kajian Asbabun Nuzul. Beginilah datangnya Asbabun Nuzul bagi ayat 125. Telah mengatakan jumhur mufassir berkenaan Asbabun Nuzul. Ayat ini antaranya Al-Tabari, Al-Bughawi, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain-lain. Okey, itu berdasarkan peristiwa Umar itulah, yang 3 perkara tu. Dan ulama juga telah berselisih pendapat berkaitan maksud makam Ibrahim. Berkata sebahagian, mengerjakan haji secara keseluruhan adalah makam Ibrahim, dan ulama ada yang mengatakan juga bahawa yang dimaksudkan dengan makam Ibrahim adalah tanah suci secara keseluruhan. Dan ada yang berkata sebahagian lagi, makam Ibrahim ni adalah batu di mana berdirinya Nabi Ibrahim sewaktu membina Kaabah. Okey, pendapat terakhir adalah yang paling sahih, iaitu Nabi Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan aku bagi melakukan sesuatu. Nabi Ismail berkata, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nabi Ibrahim berkata, Allah telah memerintahkan aku untuk membina Kaabah di sini, di Mekah lah. Baginda menunjukkan ke arah anak bukit yang tinggi, dan sekelilingnya ketika itu terbinalah tapak untuk membina Kaabah. Okey, kesimpulan untuk ayat ini, untuk ayat 125 ini, Asbabun Nuzul ini adalah ayat yang turun berdasarkan pendapat Umar Al-Khattab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan hijab, tentang melakukan tempat Ibrahim itu tempat solat, dan yang ketiga. Okey, Umar berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau jadikan sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat, lalu turunlah ayat ini sebagai pendukungnya, sebagai penguatnya. Okey, yang seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 142. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulu sufaha'u minan nasi man wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, orang-orang yang bodoh, iaitu yang kurang akal pertimbangannya, akan berkata, apakah sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling daripada kiblat mereka yang asal? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah.
maka ke pihak mana saja kita diarahkan, Allah menghadapnya. Wajiblah kita mematuhinya. Allah memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Okey. Asbabun nuzul ini diturunkan ketika mana Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Beliau solat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestin selama 16 ataupun 17 bulan. Adapun Nabi Muhammad menyukai menghadap ke arah Kaabah. Kemudian Allah menurunkan ayat inilah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sampailah akhir ayat. Dan orang-orang Yahudi berkata, apakah yang menyebabkan umat Islam berpaling daripada kiblat asalnya, iaitu Baitul Maqdis? Sampailah ayat qulillahil masyriq wal maghrib, sampai akhir ayat. Okey. Artinya ayat mengenai qad nara taqalluba wajhika fis sama ni, sesungguhnya Allah sering melihat mukamu, melihat ke langit, maka sungguh Allah akan memalingkan kamu, wahai Muhammad, ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram di Kaabah. Dan seterusnya, kajian asbabun nuzul. Beginilah datangnya asbabun nuzul, iaitu berkenaan dengan Nabi yang menyukai menghadap ke Makkah. Okey, telah mengatakan jumhur mufassir berkenaan asbabun nuzul ini, antaranya Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Okey. Orang-orang yang kurang akalnya, iaitu ahli kitab, bertanyalah tentang mengapa orang Islam menukar kiblat macam ni. Okay, kemudian Allah pun berkata, kepunyaan Allah timur dan barat, dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Okay. Kemudian tentang sayaqulu sufaha, mengenai orang-orang yang bodoh ni, yang ditulis di dalam ayat tersebut, sebagaimana telah dinyatakan oleh Ibnu Katsir bahawa para ahli tafsir dia menafsirkan kata-kata sufaha dengan maksud yang pertama, orang-orang musyrik Arab. Yang kedua, para pendeta Yahudi. Yang ketiga, orang munafik. Namun Syed Qutb dia tegas menafsirkan bahawa as-sufaha dimaksudkan adalah dengan orang-orang Yahudi. Okey, kesimpulannya, ayat 142 ini dia menjelaskan tentang perpindahan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram Mekah. Okay, ini merupakan hukum pertama yang dinasahkan dalam syariat. Ayat ini pula dibuat berlandaskan oleh para ahli fiqh yang menyatakan bahawa syariat Islam mengakui adanya suatu hukum yang mengganti dan yang diganti, iaitu proses nasakh dan mansukh. Dan ayat ini diturunkan dengan sebab keingkaran bangsa Yahudi terhadap Nabi dan para sahabat yang menukar kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Makkah. Allahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.